Ya, Yang Hormat, Law Intent. Terima kasih Datuk Dr. Yang di-Pertua. Di dalam rang undang-undang perkhidmatan kewangan ini adalah jelas bahawa ia adalah bertujuan untuk membawa lebih kawal seliaan kepada bank dan bank-bank. Saya rasa tanggungjawab bank negara adalah sama seperti yang dikandung di Akta Bank Negara Malaysia 2009. Walau bagaimanapun, tanggungjawab yang tambahan adalah baik untuk kawalan sistem perbankan di negara kita. Apa yang berlaku sekarang adalah institusi kewangan adalah lebih seperti running their own kingdoms dengan izin. Apakah peranan bank negara terhadap pengawal seliaan bank-bank dan juga syarikat-syarikat insurans di negara kita? Saya nak bagi beberapa contoh. Ada satu syarikat di Teluk Intan nama Ganda Oils Berhad. Pada satu ketika, saham-saham syarikat itu telah dijual separuhnya kepada pekerja-pekerja syarikat itu. Dan pekerja-pekerja syarikat itu tidak mampu untuk membeli saham-saham dari syarikat itu, dan telah satu kemudahan pinjaman bank telah diaturkan oleh syarikat tersebut. Bank yang berkenaan adalah Bank Malayan Banking Berhad, di mana pekerja-pekerja telah diberi kemudahan pinjaman wang untuk membeli saham dengan begitu mudah saja, tanpa apa-apa cagaran, tetapi digunakan saham-saham sebagai cagaran. Sebaik saja pinjaman diluluskan dan syarikat menerima wang pinjaman dari bank, syarikat itu telah pun dijual kepada pihak lain, dan selepas itu nilai saham itu jatuh, terjunam. Dengan terus menerus, pekerja-pekerja itu pun kehilangan laburan mereka membeli saham-saham. Tetapi beberapa tahun kemudian, bank itu telah menuntut jumlah pinjaman itu daripada pekerja-pekerja itu. Dan ada setengah dari pekerja-pekerja itu hutang telah melambung dengan faedah lebih RM100,000. Dan bank saman mereka ke mahkamah untuk membayar balik hutang tersebut. Apakah kawal seliaan oleh bank negara dalam kes-kes seperti ini, di mana pekerja-pekerja bawahan di syarikat pekerja kilang dapat membeli saham RM50,000, RM60,000. Tak ada aset dengan mereka, tak ada cagaran. Ini adalah satu kes penipuan oleh Bank Malayan Banking Berhad. Bukan saja mereka menipu pekerja-pekerja itu, mereka juga mengambil mereka menghadap ke mahkamah. Dan pekerja-pekerja ini yang miskin diheret bawa ke mahkamah Kuala Lumpur. Sehingganya mereka harus melantik seorang peguam untuk lawan kes itu. Padahal kes itu telah dilarang had masa, Datuk Dr. Yang di-Pertua. Limitation has set in dengan izin. Apakah kawal seliaan bank negara terhadap bank-bank seperti ini? Dengan izin saya mengatakan, bank-bank seperti Maybank, Public Bank, they are running their own kingdoms. Yang Berhormat Timbalan Menteri pun tahu satu kes yang telah saya hadapkan dan juga keluar di Free Malaysia Today, mengenai seorang yang bernama Raja Segren yang tidak dibayar oleh Public Bank Berhad, walaupun beliau adalah carum kepada insurans berkelompok, grup insurance scheme di bank Public Bank. Sampai hari ini dia tak mau bayar. Dan hal ini telah dibawakan kepada perhatian kementerian, juga tak ada apa-apa tindakan. So ada ramai orang awam dimangsakan oleh bank-bank. Kita tengok sekarang, apakah kawal seliaan dalam kes Bestino? Mengapa bank negara tidak mengambil tindakan seawal-awalnya, sampai orang rugi beribu-ribu, berjuta-juta? Dahulu pun di bawah Akta
jualan langsung. Ada beberapa syarikat, deposit taking companies, ambil wang dari orang ramai. Tak ada kawal sediaan. Sampai beberapa bulan, beberapa tahun, tiba-tiba mereka kehilangan pelaburan mereka. Dulu kita dengar Gold Quest International dibawa ke mahkamah. Tapi apa berlaku selepas itu? Mereka buat operasi mengambil deposit dari orang ramai tanpa lesen jual langsung. Jadi apakah kawal sediaan kita ada terhadap bank-bank seperti ini? Juga lagi satu, Lee Cruise Entertainment baru-baru ini, berjuta-juta ringgit telah dilabur. Apakah ada sesuatu mekanisme di mana orang ramai yang melabur melalui online, internet, ataupun memasukkan wang tunai kepada akaun syarikat-syarikat seperti ini melalui upline atau master stockist yang dikatakan, berjuta-juta ringgit telah dihilang begitu saja. Mereka telah ditawar macam-macam hadiah yang lumayan, pembayaran yang lumayan, dividen yang lumayan, sehingga pada satu tahap tiba-tiba master stockist yang kumpul wang-wang dari mereka tiba-tiba hilang. Mereka buat laporan polis, polis pun tak boleh buat apa-apa. Walaupun orang yang tipu itu masih ada, dia tutup syarikat itu, pergi buka syarikat yang lain. Ini semua bank negara tahu. Bank negara tahu bahawa seorang yang melakukan penipuan di atas nama Lee Cruise Entertainment, nama orang itu adalah Oh Hao Leong, syarikat adalah Oh Hao Leong Sendirian Berhad di Pulau Pinang. Lepas tipu orang, tutup syarikat. Begitu senang. It's so easy to cheat people in Malaysia. Dan saya rasa ini dengan sanksi Bank Rakyat, with the sanction of Bank Rakyat, dengan easy. Bolehlah dikatakan orang ramai yang melabur itu dia tamak. Dia nak mengaut hasil keuntungan yang banyak. Tetapi persepsi terhadap institusi kewangan ini tak bagus untuk perkembangan institusi kewangan di negara kita. Sama dengan syarikat-syarikat insurans. Apakah kawal sediaan terhadap syarikat-syarikat insurans? Mengikut juga Akta Insurans 1967. Pada masa ini, semua syarikat insurans, apabila berlaku satu tuntutan oleh pelanggan mereka, pertama kali dia tengok bagaimana nak tolak permohonan itu. Dengan izin, how to disclaim liability. Padahal orang ambil insurans adalah untuk perlindungan semasa kejadian kecurian atau kerompakan. Saya bagi contoh, Datuk Doktor Yang di-Pertua. Jika seorang ada, sebuah syarikat ada lori, di mana pekerja-pekerja ambil lori itu untuk mengambil barang, hantar barang, serah barang. Jika seseorang pekerja syarikat itu curi lori itu, tidak membawa balik lori itu, dia curi, dia hilang, lori pun hilang, syarikat insurans tak mau bayar. Sebab syarikat insurans mengklasifikasikan kes itu sebagai pecah amanah. Sedangkan kes itu adalah satu kes pencurian yang simple. It's a simple theft case dengan izin. Tapi syarikat insurans mencari jalan untuk disclaim liability. Oh, this is a pecah amanah oleh you punya pekerja sendiri. Pekerja sendiri telah pecah amanah. Jadi ini tidak dirangkumi dalam polisi insurans. Oleh sebab itu kita tak boleh bayar. Nasib baik kita pergi ke mahkamah. Mahkamah mengatakan tidak, this is a simple theft case. Dan polisi insurans itu mesti memberi perlindungan kepada syarikat itu. Orang mengambil berat pergi ke mahkamah. Sebab itulah di mahkamah banyak kes-kes tidak dapat diselesaikan. Sehingga hakim-hakim pun kena dengar kes sekarang di mahkamah Kuala Lumpur sampai pukul 10, sampai pukul 8 malam pun dia dengar. Sama macam parlimen juga, Datuk Doktor Yang di-Pertua. Sebab kes-kes insurans yang boleh diselesaikan, tengok kepada polisi, mesti ada niat untuk menyelesaikan kepada pencarum, kepada policy holder, dan proses claim itu, tuntutan itu. Saya rasa syarikat-syarikat insurans sebagai kartel, mereka menguasai industri insurans ini, sama macam dahulu. Saya nak speaker dengar, saya tunggu sekejap.
Tak. Sebab saya selalu tengok speaker prihatin. Teruskan. Terima kasih Datuk Doktor. Jadi kartel yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans ini membebankan orang awam. Sampai orang awam harus pergi ke mahkamah untuk membuat tuntutan mereka. Jadi mengikut Seksyen 6 Rang Undang-Undang ini, kawal seliaan, keselamatan dan kekukuhan institusi kewangan. Bagus. Integriti dan keteraturan fungsi pasaran wang dan pasaran pertukaran wang asing. Bagaimanakah mekanisme itu? Jika saya nak melabur dalam satu skim deposit taking, adakah kawalan oleh bank negara? Jika saya masuk RM100,000 dalam akaun sebuah syarikat, adakah bank negara kawal? Tetapi kalau kawal sangat juga, dan orang awam buat pengaduan, bank negara selalu ikut mereka. Jadi kita kena cari satu pengawasan. Sebab saya tengok macam Bestino, Lee Cruise Entertainment, dahulunya Quest, dan lain-lain banyak ada, di mana orang ramai telah ditipu oleh institusi-institusi ini, especially deposit taking institutions. Dan koperasi-koperasi kita pun tidak dikawal selia. Ada koperasi ambil wang ahli-ahli, apabila ahli pension tak bayar balik, terus kata tak ada wang. Boleh ke macam ini di negara kita? Cooperative society ambil wang ahli, simpan wang ahli, apabila ahli pension tak mau bayar balik. Siapa yang bertanggungjawab untuk ini semua? Bukan ke bank negara sebagai institusi kewangan, ataupun dia tanggungjawab jabatan koperasi. Tolong beri penjelasan. Itu koperasi lah. Tapi bagaimana dengan syarikat-syarikat insurans? Kita ada banyak kes di mahkamah di mana dia tidak layan tuntutan, orang ramai pergi ke mahkamah. Jadi saya mohon penjelasan bagaimana bank boleh dikawal selia untuk keadilan kepada orang ramai, untuk orang ramai yakin kepada sistem perbankan negara kita ini. Sekian, terima kasih.